Dewan besar di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur tidak henti-henti bergema dengan tepukan gemuruh. Di bawah kilauan lampu chandelier kristal yang mewah, segalanya kelihatan gemilang. Saya berdiri di sisi suami saya, Adam Farhan, pengasas bersama syarikat Prisian Innovatek, sambil tersenyum menerima ucapan tahniah yang mencurah-curah. Hari ini merupakan ulang tahun penubuhan syarikat yang kelima. Dan juga, Hari Innovatek secara rasmi diumumkan telah mencapai status unicorn dengan nilai korporat mencecah Rp4 billion. Ia adalah pencapaian yang kami bina dengan darah, keringat, air mata, dan masa muda kami. Saya mengenakan sepasang baju kurung moden sutera berwarna hijau jet, rambut disanggul kemas, dan solekan saya tampak sederhana tetapi menyerlahkan keanggunan. Perasaan puas yang sukar digambarkan memenuhi dada saya. Saya teringat hari pertama saya memutuskan untuk melepaskan kerjaya yang cerah di Singapura dan kembali ke Malaysia. Rakan-rakan, saya semuanya mengatakan itu adalah keputusan yang bodoh. Tetapi saya hanya tersenyum. Ini karena disinilah Adam berada. Lelaki yang saya cintai sejak zaman university dan saya percaya akan bersama saya sehingga akhir hayat. Kami menulis baris kod pertama bersama-sama, berjaga sepanjang malam untuk menyiapkan proyek dan berkongsi uang yang tidak seberapa sambil bergantung antara satu sama lain. Innovatek bukan sekadar aset. Ia adalah anak sulung kami, bukti cinta dan pengorbanan kami. Adam, yang segak dalam sut mewahnya, kelihatan sangat menawan. Dia melangkah ke atas pentas. Suaranya yang mesra dan penuh keyakinan bergema di seluruh dewan. Dia bercakap tentang perjalanan mereka, tentang pelbagai kesukaran dan cabaran. Dia mengucapkan terima kasih kepada rakan kongsi dan para pekerja. Saya memerhatikannya dari bawah, dengan rasa bangga yang meluap-luap. Jika dia adalah otak teknikal, saya pula adalah orang yang menguruskan hal ehwal luaran dan merangka strategi pembangunan. Kami seperti dua kepingan teka-teki yang saling melengkapi dengan sempurna membina istana kukuh yang bernama Innovatek. Ketika itu, suara Adam tiba-tiba menjadi perlahan, syarat dengan emosi yang aneh. Sambil merenung jauh, dia berkata, "Dan hari ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang paling istimewa kepada seseorang. Rakan hidup saya yang sentiasa menjadi sumber inspirasi yang tidak terhingga dan pendorong utama yang membolehkan saya mengharungi segala badai. Dialah insan yang dalam diam memberi saya kekuatan untuk menjadikan idea-idea yang paling mustahil menjadi kenyataan." Dewan menjadi sepi. Tanpa sadar, saya mengukir senyuman bahagia. Saya pikir dia sedang bercakap tentang saya. Bukankah saya sentiasa menjadi orang seperti itu selama ini? Saya sudah bersedia untuk naik ke pentas bagi berkongsi detik kegemilangan ini bersamanya. Tetapi, Adam tidak memandang saya. Pandangannya tertumpu ke satu sudut lain di pentas. "Nurul, sila ke sini." Suaranya begitu lembut, nada yang belum pernah saya dengar sebelum ini. Dari belakang pentas, seorang wanita muda melangkah keluar. Dia adalah Nurul Iman, seorang pekerja baru di bahagian pemasaran yang baru bekerja selama setahun lebih. Dia memakai baju mengandung labu berwarna putih, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan perutnya yang jelas kelihatan. Wajahnya menampakkan rasa malu, tetapi matanya bersinar dengan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. Apabila dia mendekati Adam, suami saya secara semula jadi menghulurkan tangan untuk memapahnya. Satu pergerakan yang mesra dan intim. Dia kemudiannya memberikan sejambak mawar merah, bunga kegemaran saya, kepadanya. Masa seolah-olah terhenti. Musik yang mengalun lembut tiba-tiba kedengaran janggal dan suasana mula menjadi riuh dengan bisikan. Pada mulanya hanya bisikan perlahan, tetapi tidak lama kemudian ia menjadi semakin kuat seperti sarang tebuan yang diganggu. Ratusan pasang mata tertumpu kepada saya. Pandangan penuh rasa ingin tahu, pandangan simpati, dan yang paling menyakitkan, pandangan kasihan. Pandangan itu lebih perit daripada ribuan kata makian. Pipi saya terasa panas, tekak saya kering, dan senyuman di bibir saya membeku.
Saya berdiri di tengah-tengah perhatian, bukan lagi sebagai wirawati majelis gemilang saya, tetapi sebagai bahan tontonan yang paling menyedihkan. Adam tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tindakannya, perut Nurul yang memboyot segalanya sudah menjadi satu pengisi tiharan yang jelas. Dia telah mengumumkan hubungan mereka, pengkhianatannya, dan penghinaan terbuka terhadap saya di hadapan semua orang. Pada saat anak sulung kami baru sahaja hendak melebarkan sayapnya, rumah tangga yang saya bina dengan sepenuh hati hancur berkecai di depan mata. Perasaan pertama yang melanda bukanlah kesakitan. Ia adalah satu kekosongan yang membuatkan seluruh tubuh saya terasa sejuk. Semua bunyi di sekeliling menjadi samar. Hanya imej Adam dan Nurul yang berdiri bersebelahan di bawah lampu pentas kelihatan jelas. Mereka kelihatan begitu sepadan. Seorang usahawan berjaya dan seorang wanita muda yang cantik mengandungkan anaknya. Dan saya, istri yang menemaninya melalui zaman yang paling sukar, dalam sekelip mata menjadi penghalang yang usang, membebankan, dan tidak lagi diperlukan. Suara-suara bisikan semakin kuat. Kesian Puan Aisyah. Tak sangka pula begini jadinya. Kata-kata yang saya dengar sepintas selalu menusuk maruah saya seperti pisau. Di meja kehormat, Ibu Adam, Puan Sri Aminah, memandang saya dengan pandangan yang bercampur antara kepuasan dan penghinaan. Dia tidak pernah menyukai saya. Dia selalu merungut bahwa saya terlalu dominan dan mengawal anaknya. Pasti dia sangat berpuas hati sekarang. Saya menarik nafas dalam-dalam dan menegakkan badan. Saya tidak boleh rebah. Sekurang-kurangnya tidak di sini, tidak pada saat ini. Saya Siti Aisyah, anak kepada Dato Yasmin. Wanita yang tidak pernah belajar untuk tunduk pada sebarang kesukaran. Saya menggenggam klek di tangan saya dengan kuat. Kesakitan fisikal kuku yang mencengkam tapak tangan membantu saya untuk kembali sedar. Saya memandang lurus ke pentas, ke arah Adam yang coba mengelak pandangan saya. Kemudian, saya melakukan sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Saya berjalan perlahan menuju ke pentas. Langkah saya tidak goyah sedikit pun. Apabila ujung gaun sutera saya menyapu lantai, dewan menjadi sunyi sepi. Semua orang menahan nafas, memerhatikan apa yang akan saya lakukan. Adam dan Nurul jelas kelihatan cemas. Ibu mentua saya mengerutkan dahi dengan riak wajah yang waspada. Saya naik ke pentas dan berdiri betul-betul di sebelah Adam. Kemudian, saya mengambil mikrofon dari tangan pengacara majelis. Saya berpaling menghadap para hadirin dan mengukir senyuman yang tenang. Senyuman yang tidak pernah saya bayangkan mampu saya pamerkan dalam keadaan seperti ini. Selamat sejahtera, para hadirin yang dihormati. Suara saya bergema, jelas, dan tenang. Saya Siti Aisyah, istri kepada CEO Adam Farhan, dan juga pengasas bersama, serta pemegang saham utama Innovatek. Saya berhenti seketika, memandang sekeliling dewan. Saya dapat melihat dengan jelas riak terkejut di mata mereka. Pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rekan kongsi dan para tetamu yang sudi hadir untuk meraihkan kejayaan kami. Kejayaan Innovatek adalah hasil kepercayaan dan sokongan semua yang berada di sini. Saya berpaling memandang Adam yang wajahnya pucat dan kaku. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan suami saya yang sangat menyentuh perasaan. Beliau memang seorang yang berbakat dan penuh semangat. Kemudian, saya mengalihkan pandangan kepada para pelabur, terutamanya mereka dari Amanah Capital Group yang diketuai oleh ibu saya, Dato Yasmin. Suara saya menjadi tegas. Walau bagaimanapun, mengambil kira apa yang baru sahaja berlaku, sebagai pemegang saham utama dan orang yang bertanggung jawab ke atas strategi pembangunan syarikat, saya berpendapat bahwa sudah tiba masanya untuk kita menilai semula isu etika pengurusan dalam barisan kepimpinan kita. Keheningan yang berat menyelubungi dewan. Lalu, saya menyambung kata-kata saya dengan penekanan pada setiap perkataan. Oleh itu, saya secara rasmi akan memohon kepada ibu saya, pengerusi Amanah Capital Group, Dato Yasmin, untuk menangguhkan sementara semua rancangan pelaburan tambahan ke dalam Innovatek. Kami memerlukan masa
untuk menjalankan penilaian semula secara menyeluruh. Ini karena jika sesebuah syarikat mahukan pertumbuhan yang mampan, landasan moral adalah nilai yang perlu diutamakan. Setelah selesai bercakap, saya meletakkan mikrofon itu dengan senyap. Saya menunduk hormat sekali lagi kepada para hadirin sebelum turun dari pentas dengan megah. Saya dapat merasakan pandangan terkejut Adam, wajah ibu mentua saya yang pucat karena marah, dan riak bingung Nurul yang tidak mengerti apa-apa. Majelis gemilang mereka hancur berkecai. Saya tidak meraung atau mengamuk, saya hanya menggunakan kedudukan saya untuk membalas penghinaan yang mereka berikan. Itulah cara seorang wanita membalas. Seorang yang tidak akan membenarkan maruahnya dipijak. Saya keluar dari hotel tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak mau melihat kekecohan yang saya tinggalkan. Saya hanya mau segera keluar dari ruang yang menyesakan itu. Dari pandangan penuh rasa, ingin tahu dan bisik-bisik. Saya memandu sendiri. Kedua-dua tangan saya yang menggenggam stereng menjadi pucat. Air mata yang saya tahan sepanjang malam akhirnya tumpah membasahi pipi. Tetapi ia bukan air mata kelemahan. Ia adalah air mata kekecewaan dan kepedihan. Saya tidak pulang ke rumah yang saya bina bersama Adam. Tempat itu kini terasa asing. Saya terus memandu ke rumah ibu saya, satu-satunya tempat di dunia ini di mana saya akan sentiasa diterima, tidak kira betapa gagal atau hancurnya saya. Rumah agam ibu saya terletak di dalam sebuah taman yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebaik sahaja melihat kereta saya, pakcik penjaga rumah bergegas keluar membuka pintu pagar. Ibu Dato Yasmin, seolah-olah sudah menunggu. Dia berdiri di muka pintu. Walaupun bertubuh kecil, dia memancarkan aura yang kuat dan berwibawa. Ibu tidak bertanya apa-apa, hanya memeluk saya dengan erat. Tak apa, Aisyah dah balik, katanya dengan suara yang hangat sambil menepuk-nepuk belakang saya. Hanya dengan satu pelukan, satu ayat ringkas dari ibu, semua benteng pertahanan dalam diri saya runtuh. Saya menangis tersesak-esak seperti anak kecil. Segala kesakitan dan kesedihan yang saya pendam selama ini melimpah keluar. Ibu membiarkan saya menangis sepuas-puasnya, sambil terus mengusap lembut kepala saya. Dia tahu saya memerlukan saat ini. Apabila saya akhirnya bertenang, ibu membawa saya ke ruang tamu dan menghulurkan secawan teh halia panas. "Bagus tindakan Aisyah tadi," kata ibu dengan pandangan yang bercampur antara simpati dan bangga. "Ibu udah dengar semuanya. Cara Aisyah tangani keadaan di atas pentas tadi sangat mengagumkan. Kamu tak biarkan mereka malukan kamu." "Tapi sakit, Bu." Saya terseduh-seduh. Aisyah tak faham kenapa dia sanggup buat Aisyah macam nih. 10 tahun hubungan kami, 5 tahun membina syarikat bersama-sama, semuanya tak lebih berharga daripada seorang perempuan yang baru dia kenal setahun lebih. Ibu mengeluh sambil memegang tangan saya. "Lelaki, bila hatinya sudah berubah, memang boleh jadi sekejam itu, Nak. Ini bukan salah Aisyah. Kamu udah buat segalanya sebagai seorang istri. Kamu cuma silap beri kepercayaan pada orang yang salah. Tapi tak apa, ibu ada di sini. Walau langit runtuh sekalipun, kita berdua akan tempuhinya bersama." Ketenangan ibu seperti ubat penenang yang perlahan-lahan meredakan hati saya yang bergelora. Kami duduk bersebelahan tanpa berkata apa-apa lagi. Tetapi saya dapat merasakan ikatan yang mendalam. Ibu bukan sekadar seorang ibu. Dia adalah kawan saya, guru saya, dan tiang sokongan yang paling kukuh dalam hidup saya. Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Setiausaha saya yang setia, Firdaus, masuk. Dia telah bekerja dengan saya sejak awal penubuhan syarikat dan merupakan orang yang paling saya percayai. Wajah Firdaus penuh dengan kerisauan. "Puan, saya telepon Puan tak jawab. Jadi saya terus ke sini," kata Firdaus dengan cemas. "Maaf mengganggu, tapi ada perkara penting yang perlu saya laporkan segera." "Perkara apa?" tanya saya. Diselubungi firasat buruk. Firdaus membuka beg bimbitnya dan mengeluarkan satu file dokumen. "Puan, sejak kebelakangan ini, ada beberapa kejanggalan dalam aliran dana syarikat. Terdapat beberapa pembayaran besar kepada sebuah syarikat bernama Perdana Consulting. Setelah saya siasat,
Syarikat ini baru ditubuhkan beberapa bulan lalu, dan pengarahnya tidak lain tidak bukan adalah sepupu kepada Ibu Encik Adam. Saya dan Ibu berpandangan dengan riak terkejut. Firdaus menyambung dengan suara bimbang. Nampaknya mereka coba menggelapkan dana Innovatek melalui kontrak palsu. Jumlahnya bukan sedikit, Puan. Dan saya juga dapat tahu Encik Adam ada berjumpa dengan peguam pribadinya beberapa kali bulan lepas. Setiap perkataan Firdaus seperti pukulan tukul di kepala saya. Pengkhianatan ini jauh lebih kejam daripada yang saya sangkakan. Adam bukan sekadar curang. Dia dan ibunya sedang merancang untuk menelan syarikat itu sepenuhnya dan menyingkirkan saya dengan tangan kosong. Majelis malam ini bukan sekadar pertunjukan untuk mendedahkan kekasihnya. Ia adalah isyarat permulaan sebuah rancangan yang telah diatur dengan teliti. Selepas Firdaus selesai bercakap, ruang tamu menjadi sunyi sepi, hanya kedengaran bunyi jam dinding yang berdetik. Ibu kelihatan terkejut seketika, tetapi tidak lama kemudian dia kembali tenang seperti seorang usahawan wanita yang berpengalaman. Dia mengambil fail dokumen dari tangan Firdaus, memakai kaca matanya, dan mula meneliti setiap helaian dengan cermat. Adam dan ibunya, ibu mengetap gigi dengan dingin. Mereka sudah melampaui batas. Saya terduduk, terasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tidak berdasar. Luka akibat pengkhianatan emosi belum pun sembuh, kini ditambah pula dengan kesakitan ditipu dalam perniagaan yang saya curahkan sepenuh jiwa. Saya pikir Adam hanya berubah hati dan terpikat seketika dengan sesuatu yang baru. Tetapi tidak. Ini adalah satu konspirasi yang dirancang dengan teliti. Mereka mahu merampas segala-galanya dari saya. Bukan sahaja suami dan keluarga, tetapi juga usaha, kebijaksanaan, dan maruah saya. Firdaus terus melaporkan hasil siasatan rahasianya. Perdana Consulting adalah sebuah syarikat hantu tanpa sebarang aktiviti perniagaan yang nyata. Kontrak perundingan yang dimeterai oleh Innovatek dengan syarikat itu semuanya palsu, dan klausa-klausanya sangat kabur. Dalam tempo 3 bulan yang lalu, jumlah yang telah dipindahkan sudah mencecah puluhan juta ringgit. Bukan itu sahaja, Puan. Firdaus teragak-agak sebelum mengeluarkan sehelai kertas lain dari bagnya. Ini adalah draft perjanjian perceraian yang saya nampak secara tidak sengaja di komputer pejabat peguam pribadi Encik Adam semasa mengambil dokumen lain. Saya sempat ambil gambar. Dengan tangan yang menggeletar, saya mengambil kertas itu. Ia adalah satu perjanjian perceraian yang berat sebelah. Di dalamnya, Adam meletakkan semua kesalahan ke atas saya. Kononnya saya terlalu sibuk dengan perniagaan sehingga mengabaikan rumah tangga dan tidak menjalankan tanggung jawab sebagai istri. Tetapi bahagian yang paling kejam adalah mengenai pembahagian harta. Semua saham Innovatek akan menjadi milik Adam dengan alasan dialah pengasas utama dan penyumbang kepada teknologi teras. Dan saya pula terpaksa menanggung semua hutang syarikat, termasuk hutang palsu yang mereka cipta melalui Perdana Consulting. Jika saya menandatangani dokumen ini, saya bukan sahaja akan jatuh miskin, malah akan terbeban dengan hutang yang sangat besar. Saya ketawa sinis, ketawa yang hambar dan pahit. Ikatan perkawinan selama bertahun-tahun akhirnya dinilai dengan sehelai kertas yang penuh dengan pengkhianatan dan niat jahat. Di mata Adam dan ibunya, saya hanyalah alat dan batu loncatan untuk mencapai puncak kegemilangan. Dan apabila matlamat tercapai, mereka bersedia untuk menyingkirkan saya tanpa teragak-agak. Mereka juga coba memadam semua jejak sumbangan Puan terhadap asas teknologi syarikat, tambah Firdaus dengan suara marah. Mereka telah mengupah pasukan lain untuk menulis semula beberapa modul penting bagi membuktikan bahwa ide itu datang dari Encik Adam seorang sejak dari awal lagi. Mendengar itu, saya tidak mampu menangis lagi. Kesakitan telah bertukar menjadi api kemarahan yang membara secara senyap di dalam dada. Asas teknologi itu, ia adalah hasil titik pelu saya. Ide untuk sistem pengurusan korporat yang pintar dan fleksibel itu datangnya dari saya. Ia lahir daripada pengalaman saya bekerja di Singapura. Adam hanyalah orang yang merealisasikannya secara teknikal, tetapi kini dia mahu merampas semua kredit itu. Ibu menghempas fail dokumen itu ke atas meja.
Cukup, katanya dengan tegas. Kita tak boleh duduk diam dan biarkan ini berlaku. Aisyah, kamu perlu bangkit dan berjuang. Bukan lagi untuk mempertahankan lelaki yang tidak berguna itu, tetapi untuk melindungi marwah kamu dan apa yang sepatutnya menjadi milik kamu. Ibu akan sentiasa ada di sisi kamu. Pandangan tegas, ibu memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Ya, saya tidak boleh rebah. Saya perlu berjuang untuk diri saya sendiri, untuk masa muda yang telah saya korbankan, dan untuk memastikan pengkhianat-pengkhianat itu menerima balasan atas perbuatan mereka. Pertarungan ini tidak akan mudah, tetapi saya tahu saya tidak bersendirian. Saya ada ibu, saya ada Firdaus, dan kebenaran berada di pihak saya. Keesokan paginya, kami tidak membuang masa walau seminit. Ibu menghubungi rakan lama keluarga, Puan Nora ini, seorang peguam. Beliau bukanlah peguam glamor yang sering muncul di media, tetapi di kalangan pengamal undang-undang. Beliau amat dihormati karena integriti dan pengalamannya yang luas dalam kes-kes pertikaian ekonomi yang rumit. Pejabatnya terletak di sebuah lorong yang sunyi, berbeza dengan kemegahan firma guaman besar yang lain. Puan Nora ini, dalam lingkungan awal 60-an, mengikat rambutnya yang beruban dengan kemas, dan pandangannya di sebalik cermin mata masih tajam dan cerdas. Beliau menyambut kami dengan secawan teh daun teratai yang wangi. Sepanjang saya menceritakan segala-galanya, dari drama di majelis sambutan hingga bukti yang dikumpulkan oleh Firdaus, beliau hanya mendengar dengan teliti, sesekali mengangguk. Setelah saya selesai bercerita, barulah beliau bersuara dengan nada yang perlahan, tetapi penuh keyakinan. Puan Aisyah, saya amat bersimpati dengan apa yang telah Puan lalui. Tetapi dalam malang ini, ada hikmahnya. Tindakan mereka yang terburu-buru dan terang-terangan di majelis itu adalah satu kesilapan besar. Karena itulah, kita mempunyai masa untuk membuat persediaan. Beliau mengambil draft perjanjian perceraian yang diambil gambarnya oleh Firdaus dan membacanya dengan teliti. Satu perjanjian yang tamak dan bodoh, nilainya. Mereka terlalu memandang rendah pada Puan Aisyah dan Dato. Mereka pikir dengan tekanan psikologi mengenai kekasih dan kehamilan itu, Puan akan jatuh dan menandatangani apa sahaja dokumen. Tetapi mereka silap. Puan Nora ini, saya serahkan sepenuhnya kes ini kepada Puan. Saya tidak boleh melihat anak saya diperlakukan sebegini, kata ibu saya. Puan Nora ini mengangguk. Jangan risau, Dato. Kes ini bukan sekadar kes perceraian biasa, tetapi satu pertikaian harta yang melibatkan unsur penipuan dan pecah amanah. Kita tidak akan terheret ke dalam perbalahan emosi mengenai kecurangan. Isu itu hanya akan kita gunakan sebagai bukti keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki dan untuk membuktikan ketidakjujuran Encik Adam. Fokus kita adalah di tempat lain. Beliau memandang tepat ke mata saya dengan pandangan yang tajam. Puan Aisyah, mulai sekarang kita perlu merangkas strategi perundangan yang jelas. Pertama, kita akan fokus untuk membuktikan sumbangan Puan dalam penubuhan dan pembangunan Innovatek, bukan sahaja dari segi keuangan, tetapi yang lebih penting dari segi harta intelek yaitu idea dan pemilikan teknologi terasnya. Beliau terus menjelaskan, kita perlu kumpulkan semua bukti, walau sekecil manapun, email pertukaran idea pada peringkat awal, lakaran, catatan dalam buku nota, dan juga testimoni daripada rakan sekerja lama yang menyaksikan proses kerja Puan dari mula. Semua itu akan menjadi senjata kita. Kedua, katanya sambil mengangkat dua jari, kita akan menyerang tindakan penyelewengan dana syarikat oleh mereka. Firdaus telah melakukan kerja yang sangat baik dengan menemui syarikat hantu itu. Sekarang kita perlu gali lebih dalam. Kita perlu jejaki aliran dana tersebut. Fakta ini akan membuktikan bahwa Encik Adam dan ibunya telah melakukan perbuatan yang tidak telus dan dengan sengaja menyebabkan kerugian kepada pemegang saham lain, termasuk Puan. Mendengar analisis Puan Nora ini yang jelas dan strategik, pikiran saya yang kusut beransur-ansur menjadi jernih. Saya tidak lagi berasa buntu atau keseorangan. Saya tahu
Saya telah menemui orang yang tepat untuk diamanahkan. Baiklah, Puan Noraini. Suara saya menjadi lebih mantap. Saya akan lakukan seperti yang Puan katakan. Saya akan cari semula semua dokumen lama. Bagus. Puan Noraini tersenyum lembut. Ingat, undang-undang berpihak kepada kebenaran. Pertarungan ini mungkin panjang dan meletihkan. Tetapi, jika kita tabah dan mempunyai bukti yang cukup, keadilan pasti akan ditegakkan. Tukarkan kesakitan itu menjadi kekuatan, Puan Aisyah. Pertemuan dengan Puan Noraini menyuntik semangat baru ke dalam diri saya. Saya bukan lagi watak tragis dalam cerita saya sendiri. Saya akan menjadi seorang pejuang yang berjuang untuk mendapatkan semula apa yang sepatutnya menjadi milik saya. Langkah pertama adalah berdepan dengan masa lalu dan kembali ke tempat yang pernah menjadi surga saya untuk mencari serpihan-serpihan yang diperlukan untuk peperangan yang bakal mendatang. 2 hari selepas bertemu Puan Noraini, saya memutuskan untuk kembali ke rumah yang pernah saya panggil rumah kami bersama Adam. Hati saya berat dengan pelbagai emosi. Tempat ini menyimpan kenangan cinta dan perkawinan selama 10 tahun. Setiap sudut rumah, setiap perabot, semuanya saya pilih dan susun sendiri. Saya pernah berpikir akan menghabiskan sisa hidup saya di sini, menjadi tua bersama Adam di taman kecil kami. Tetapi kini, setiap langkah yang saya ambil untuk masuk ke rumah ini terasa perit dan pedih, seolah-olah berjalan di atas serpihan kaca. Saya sengaja memilih waktu tengah hari, ketika Adam berada di pejabat. Saya tidak mau bertembung dengannya. Saya hanya mau mengambil barang-barang yang perlu dengan senyap. Saya terus menuju ke bilik kerja kami, tempat dokumen-dokumen penting disimpan. Bilik itu masih kemas dan teratur, tetapi udaranya terasa begitu dingin. Gambar perkawinan kami di atas meja tiba-tiba terasa seperti satu ejekan yang kejam. Saya mula mencari. Saya menyelongkar timbunan vel lama, membuka kotak-kotak berhabuk di atas almari. Akhirnya, saya menemuinya. Di dalam sebuah kotak kayu, tersimpan kemas sebuah buku nota lama bersampul kulit coklat. Ini adalah buku nota yang saya gunakan semasa di Singapura, di mana semua ide yang tercetus secara tiba-tiba, lakaran awal perisian pengurusan korporat yang inovatif, semuanya tercatat di sini. Kertasnya telah bertukar menjadi kekuningan, dan tulisan saya di beberapa tempat telah pudar. Tetapi raja struktur sistem, nota mengenai algoritma teras, semuanya masih jelas. Inilah jiwa Inovatek dan bukti yang tidak dapat dinafikan mengenai sumbangan saya. Memegang buku nota itu, saya terasa sebahagian daripada kekuatan saya yang hilang telah kembali. Saya memasukkan buku nota dan beberapa pemacu USB yang mengandungi data berkaitan ke dalam beg saya dengan cermat. Ketika saya hendak beredar, pintu bilik tiba-tiba terbuka. Adam berdiri di situ, tergama melihat saya. Mungkin dia tidak menyangka saya akan kembali. "Awak buat apa di sini?" tanyanya dengan nada yang sedikit waspada. "Saya datang ambil barang saya," jawab saya dengan tenang, coba untuk tidak menunjukkan sebarang emosi. Adam melihat beg yang saya pegang, dan matanya mempamerkan kerisauan seketika. Dia masuk ke dalam bilik dan menutup pintu dengan kuat. "Aisyah, kita perlu berbincang. Tolong jangan keruhkan lagi keadaan. Apa yang berlaku di majelis itu memang salah saya. Tapi awak pun tak sepatutnya bertindak begitu. Awak tahu tak betapa besarnya kerugian syarikat?" Saya ketawa sinis. Ketawa yang dingin. "Kerugian syarikat? Masa awak dan ibu awak merancang untuk gelapkan duit syarikat? Awak pikir tentang syarikat? Masa awak siapkan draft perjanjian cerai untuk singkirkan saya dengan hutang yang melambung? Awak pikir tentang ikatan perkawinan kita? Tentang usaha saya?" Wajah Adam berubah. Dia tidak pernah menyangka saya akan tahu tentang perkara itu. "Apa yang awak merepek nih? Siapa yang beritahu awak?" "Siapa yang beritahu tidak penting. Yang penting, ia adalah kebenaran. Adam, jangan berlakon lagi. Saya dah penat." Saya memandang tepat ke matanya, mata yang pernah saya cintai sepenuh hati. Kini, yang tinggal hanyalah kepalsuan dan perhitungan.
Saya cintakan Awak dan saya percayakan Awak tanpa syarat. Saya tinggalkan segalanya dan kembali ke sini untuk membina perniagaan bersama Awak. Tapi, apa balasan Awak? Pengkhianatan dan rancangan jahat. Adam kelihatan panik. Dia coba mendekati dan memegang tangan saya. Aisyah, dengar dulu. Semuanya tak seperti yang Awak pikirkan. Hal saya dengan Nurul tuh satu kesilapan. Saya masih sayangkan Awak. Kita boleh mulakan semula. Tolong tarik balik permohonan kepada kumpulan pelabur tuh. Jangan biarkan usaha kita jadi sia-sia. Saya menepis tangannya dan berundur selangkah. Kata-katanya kini hanya membuatkan saya berasa jijik. Mulakan semula? Adam, Awak ingat saya bodoh? Murah sangatkah cinta Awak? Macam mana dengan anak dalam kandungan perempuan tuh? Macam mana dengan anak tuh? Ataupun bagi Awak? Semuanya hanya kesilapan yang boleh dibuang bila keadaan tak memihak pada Awak. Saya datang hari ini bukan untuk dengar alasan Awak atau untuk merayu, kata saya dengan tegas. Saya datang untuk ambil balik apa yang menjadi hak saya. Dan, Awak kena tahu, saya tak akan sesekali tanda tangan mana-mana surat cerai yang tidak adil. Saya akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan maruah dan usaha saya di Innovatek. Memandangkan Awak dan ibu Awak yang mulakan semua ini, bersedialah untuk menanggung akibatnya. Setelah berkata begitu, saya tidak memberinya peluang untuk menjawab. Saya berpaling, membuka pintu dan melangkah keluar. Saya terdengar Adam memanggil nama saya dari belakang, tetapi saya tidak berhenti. Konfrontasi ini menjadi titik yang memutuskan sisa-sisa harapan terakhir yang saya ada. Tiada lagi cinta, tiada lagi harapan. Yang ada di hadapan saya hanyalah satu jalan-jalan untuk menuntut keadilan. Selepas meninggalkan rumah itu, hati saya terasa lebih ringan. Pertembungan dengan Adam sangat menyakitkan, tetapi ia adalah satu proses yang perlu. Ia membantu saya untuk memutuskan sepenuhnya hubungan dengan masa lalu dan fokus pada masa depan. Tiada lagi masa untuk bersedih. Bukti yang saya temui adalah permulaan yang baik. Tetapi seperti kata Puan Noraini, peperangan ini masih panjang dan sukar. Dalam beberapa hari berikutnya, saya dan Firdaus bekerja tanpa henti. Kami menyusun data secara sistematik dan mencari saksi tambahan yang boleh membuktikan peranan saya pada peringkat awal Innovatek. Namun, saya sadar bahwa hanya fokus untuk mendapatkan semula apa yang telah hilang di Innovatek adalah satu perjuangan yang pasif. Adam dan ibunya masih memegang kuasa pengurusan. Mereka boleh melakukan pelbagai sabotaj. Saya perlukan sesuatu yang menjadi milik saya sendiri. Satu landasan yang kukuh di mana saya boleh berdiri teguh, tidak kira apapun keputusan tuntutan mahkamah nanti. Idea untuk menubuhkan sebuah syarikat baru mula bercambah di pikiran saya. Bukan untuk membalas dendam, bukan juga untuk bersaing secara langsung dengan Innovatek. Ia adalah untuk membuktikan nilai diri saya. Saya mau menunjukkan kepada semua orang, tanpa Adam, tanpa Innovatek, Siti Aisyah ini masih mampu, malah lebih hebat, dalam menghasilkan produk teknologi, asas teknologi yang saya cipta untuk Innovatek. Saya yakin mampu membinanya semula dalam versi yang jauh lebih unggul dan modern. Saya memberitahu ide ini kepada ibu. Ibu berpikir sejenak, kemudian memberikan sokongan penuh. Bagus anak ibu. Itulah cara orang yang berwibawa. Daripada bersusah payah untuk mendapatkan semula rumah lama, lebih baik bina istana baru sendiri. Kamu fokus sahaja pada kerja. Modal biar ibu yang uruskan. Sokongan ibu adalah kekuatan terbesar saya. Tetapi saya tahu ide dan modal sahaja tidak mencukupi. Saya perlukan rakan kongsi, bakat-bakat teknikal yang hebat. Ketika itulah saya teringat akan Iskandar. Iskandar adalah rakan sekuliah saya dan Adam. Dahulu, kami bertiga sering bersama. Iskandar seorang yang baik, rajin dan sangat pandai, tetapi berbeza dengan Adam yang lincah dan pandai bergaul. Iskandar lebih pendiam. Saya tahu Iskandar menyukai saya, tetapi dia tidak pernah meluahkannya, hanya mengambil berat secara diam-diam. Selepas tamat pengajian, saya dan Adam mula bercinta, dan Iskandar pula menyambung pelajaran ke luar negara dan bekerja di sana. Beberapa tahun lalu,
saya terdengar kabar dia telah pulang dan menjadi seorang pelabur terkemuka dalam bidang teknologi yang menyokong syarikat-syarikat permulaan. Saya teragak-agak seketika sebelum memutuskan untuk menelepon Iskandar. Agak kekok karena sudah lama tidak berhubung, tetapi suaranya yang mesra dan biasa saya dengar di hujung talian menghilangkan semua kebimbangan saya. Aisyah, lamanya tak dengar kabar. Sihat kah? Sihat Is. Saya ganggu kah? Ganggu apa pula? Serono kawan lama telepon. Tapi kenapa nih? Suara macam tak berapa baik, Je. Kepekaan Iskandar menyentuh hati saya. Saya memberanikan diri dan menceritakan secara ringkas keadaan saya, serta rancangan untuk menubuhkan syarikat baru. Saya tidak melebih-lebihkan kesakitan atau merungut, sebaliknya menceritakan segalanya dengan tenang, seolah-olah ia satu rancangan perniagaan. Iskandar mendengar cerita saya sehingga habis tanpa menyampuk. Saya sudah bersedia untuk menerima kata-kata simpati atau paling teruk kasihan, tetapi kata-katanya mengejutkan saya. Saya dah lama tunggu saat ini Aisyah. Saat awak keluar dari bayang-bayang Innovatek dan bersinar dengan cahaya awak sendiri, suaranya penuh dengan keikhlasan. Bakat awak jauh lebih besar daripada apa yang awak buat di sana. Saya terdiam. Saya serius, Aisyah, sambung Iskandar. Saya sentiasa perhatikan perkembangan Innovatek. Saya tahu, asas teknologi itu bermula dari ide awak. Adam tuh seorang pengatur cara yang hebat, tapi orang yang ada visi strategik adalah awak. Keputusan awak untuk berdikari ini akan menjadi keputusan terbaik dalam hidup awak. Apa sahaja yang awak perlukan, cakap saja. Saya akan sokong awak bukan sahaja sebagai kawan, tapi juga sebagai pelabur. Saya percaya pada awak, Aisyah. Kata-kata Iskandar seperti air sejuk yang menyirami jiwa saya yang kering. Buat pertama kalinya sejak kejadian itu, seorang lelaki tidak melihat saya melalui lensa seorang istri yang dikhianati, tetapi mengiktiraf bakat dan nilai sebenar saya. Perbualan dengan Iskandar menguatkan lagi tekad saya. Saya tahu, saya telah menemui sekutu pertama dalam perjalanan baru yang sukar ini. Selepas perbualan dengan Iskandar, segalanya berjalan dengan pantas. Iskandar bukan seorang yang sekadar bercakap kosong. Dia segera mengaturkan pertemuan dan memperkenalkan saya kepada satu pasukan jurutera muda yang baru sahaja tamat pengajian dengan cemerlang dari sebuah universiti teknikal terkemuka. Mereka adalah anak-anak muda yang penuh semangat, bijak, dan bersemangat untuk menyertai proyek yang mempunyai visi besar. Mata mereka bersinar apabila saya membentangkan idea mengenai platform pengurusan korporat generasi akan datang yang lebih pintar dan fleksibel dengan penerapan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan. Mereka terpesona dengan visi saya, serta ketabahan dan keyakinan seorang wanita yang telah melalui pelbagai cabaran. Selepas beberapa sesi pertemuan, kami mencapai kata sepakat. Teknobaru teknologi generasi baru diasaskan. Nama yang membawa segala harapan dan tekad saya. Kami menyewa sebuah pejabat kecil yang tidak mewah, tetapi lengkap dengan kemudahan dan dipenuhi cahaya matahari. Saya dan anak-anak muda itu bekerja siang dan malam. Suasana di Teknobaru sangat berbeza dengan Innovatek sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Di sini tiada politik dalaman atau perhitungan, hanya semangat terhadap teknologi dan kerja berpasukan. Saya terasa seperti kembali ke zaman awal penubuhan syarikat. Tetapi kali ini, saya jauh lebih berdikari dan kuat. Ketika kerja berjalan lancar, seorang tetamu yang tidak diundang datang mencari saya, Nurul Iman. Dia meminta untuk berjumpa di sebuah kafe yang sunyi. Dia kelihatan jauh lebih lesu berbanding ketika penampilannya yang glamor di majelis itu. Perutnya yang memboyot semakin besar, membuatkan langkahnya kelihatan berat. Wajahnya yang dahulunya angkuh dan mencabar kini hanya tinggal riak sayu dengan mata yang berkaca. Puan Aisyah, dia memulakan dengan suara yang bergetar. Saya tahu, saya tak layak untuk bercakap dengan Puan sekarang. Saya tahu saya salah. Tapi tolonglah, Puan tak boleh kelepaskan Adam. Saya hanya mengacau kopi saya dengan senyap, menunggu sandiwara apalagi yang akan dia mainkan. Nurul mula tersak-esak. Adam tertekan sangat sekarang.
Sejak Puan umumkan penarikan pelaburan, syarikat dalam krisis, Rakan kongsi mula ragu-ragu. Ibunya pula asik menekan setiap hari. Dia dah kurus banyak. Saya tahu Puan marah. Tapi, Puan berdua dah bersama selama 10 tahun. Tindakan Puan ni sama seperti menolaknya ke tepi jurang. Dia mengusap perutnya sambil berkata, "Dan saya ada anak ni tak bersalah. Saya cuma anak saya lahir dalam keluarga yang sempurna bersama ayahnya. Tolonglah, tarik balik Saman dan jangan besarkan lagi hal ni. Pampasan, berapapun Puan nak, saya akan suruh Adam bagi. Tolonglah lepaskan dia." Mendengar itu, saya ketawa sinis. Dia pikir saya siapa? Perempuan yang boleh dibeli kesetiaannya dengan uang. Dia dan Adam telah memalukan saya di hadapan semua orang dan merancang untuk merampas segala-galanya dari saya. Sekarang dia datang berceramah tentang keadilan dan anak yang tidak berdosa. Saya meletakkan cawan kopi dan memandang tepat ke mata Nurul. Dah habis cakap, suara saya begitu tenang sehingga saya sendiri terkejut. Nurul kelihatan terpinga-pinga dengan reaksi saya. Pertama, saya berkata dengan penekanan pada setiap perkataan. Masalah antara saya dan Adam bukan lagi masalah emosi cinta tiga segi. Ini adalah soal perniagaan dan undang-undang. Dia dan ibunya coba melakukan penipuan dan penyelewengan harta. Itu adalah jenayah, dan jenayah perlu dihukum. Ia tiada kena mengena dengan awak atau anak itu. Kedua, jangan gunakan anak itu sebagai perisai. Kalau awak betul-betul fikirkan tentang anak, awak tak sepatutnya masuk campur dalam rumah tangga orang dari awal lagi, dan awak tak sepatutnya bersubahat dalam perbuatan salah. Anak memang tak bersalah, tapi orang dewasa perlu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang terakhir, saya berdiri, pergi beritahu Adam. Saya tak perlukan duit dia. Yang saya perlukan adalah keadilan. Saya tak akan sesekali melepaskannya. Kalau awak betul-betul mahu anak awak ada seorang bapa, nasihatkan dia untuk berdepan dengan kebenaran dan bertanggung jawab di hadapan undang-undang. Itulah jalan terbaik untuk anak itu. Saya tidak menunggu jawaban Nurul, sebaliknya terus berpaling dan beredar. Saya tahu di belakang saya, wajahnya yang sayu pasti berubah menjadi geram. Tetapi saya tidak peduli. Di jalan yang saya lalui sekarang, tiada lagi ruang untuk kelemahan atau simpati yang tidak berguna. Peperangan sebenar baru saja bermula. Beberapa minggu selepas pertemuan dengan Nurul, seperti yang dijangka oleh Puan Noraini, Adam mula melancarkan serangan balas. Tetapi dia tidak menggunakan cara perbincangan atau rundingan, sebaliknya cara yang lebih hina dan keji. Suatu pagi, saya menerima surat saman dari mahkamah. Adam, atas kapasiti sebagai CEO Innovatek, telah menyaman saya. Tajuknya, pelanggaran klausa perlindungan rahasia dagangan dan kecurian harta intelek. Saman yang berjela-jela itu dengan tegas menuduh saya, selepas meninggalkan syarikat, telah menggunakan rahasia teknologi teras Innovatek untuk menubuhkan Teknobaru, dan ini telah menyebabkan kerugian besar kepada syarikat. Mereka menuntut pemberhentian serta-merta operasi Teknobaru dan pampasan kerugian dengan jumlah yang sangat tinggi. Ini jelas satu tuduhan tidak berasas. Satu cobaan untuk mencemarkan nama baik saya dan mematikan syarikat baru saya sejak dari awal lagi. Mendengar berita ini, para jurutera muda di Teknobaru tidak dapat menyembunyikan rasa cemas mereka. Mereka bimbang tentang masa depan syarikat dan takut terheret ke dalam proses undang-undang yang panjang dan mahal. Saya faham kebimbangan mereka. Tetapi daripada menunjukkan kegusaran, saya mengadakan mesyuarat tergempar. "Semua, jangan risau," kata saya dengan suara yang teguh. "Ini hanyalah taktik kotor mereka. Teknologi yang kita bangunkan di Teknobaru adalah sesuatu yang baru sepenuhnya, berdasarkan idea dan struktur yang jauh lebih maju daripada apa yang ada di Innovatek. Kebenaran dan keadilan berada di pihak kita. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah fokus pada kerja kita dan bangunkan produk yang terbaik. Semua urusan undang-undang, biar saya yang uruskan, ketenangan saya melegakan mereka semua. Selepas itu, saya segera membawa surat saman itu ke pejabat Puan Noraini. Berbeza dengan kebimbangan saya,
Beliau hanya meneliti surat saman itu, sekilas lalu tersenyum. "Makan, Tuan nampaknya," katanya. "Inilah peluang yang kita tunggu-tunggu. Sepatutnya kita yang menyaman mereka, sekarang mereka sendiri yang membuka gelanggang undang-undang untuk kita bentangkan semua bukti." Adam nih nampaknya dimanjakan sangat oleh ibunya, sehingga jadi bodoh. Di bawah bimbingan Puan Noraini, kami segera menyediakan dokumen balas saman. Kami bukan sahaja menyangkal tuduhan tidak berasas Adam, malah kami mengemukakan bukti-bukti jelas yang membuktikan hak cipta saya. Buku nota lama yang saya temui menjadi bahan bukti utama. Setiap helaian catatan, setiap raja struktur disalin dan disahkan sebelum diserahkan kepada mahkamah. Perbandingan dengan tarikh penubuhan Innovatek juga sangat jelas. Kami juga mempunyai email dari lebih 5 tahun lalu, ketika saya dan Adam bertukar-tukar ide pada peringkat awal. Di dalamnya, jelas menunjukkan bahwa sayalah yang mencadangkan dan merangka hala tuju utama. Bukan itu sahaja, Puan Noraini berjaya menghubungi 2 orang jurutera yang telah berhenti dari Innovatek. Mereka adalah antara pekerja terawal yang pernah melihat saya berjaga malam untuk membetulkan pepijat bersama mereka dan mendengar sendiri saya menerangkan visi produk. Pada mulanya mereka agak teragak-agak, tetapi dengan keikhlasan saya dan jaminan perundangan dari Puan Noraini, mereka bersetuju untuk menjadi saksi. Hari pendengaran pertama berlangsung dalam suasana yang tegang. Adam dan peguamnya kelihatan sangat yakin, mengemukakan dokumen-dokumen yang kononnya membuktikan keunikan teknologi Innovatek. Tetapi apabila Puan Noraini mula membentangkan bukti-bukti kami satu persatu, wajah Adam mula berubah. Dia terkejut melihat salinan buku nota saya, dan menjadi pucat apabila Puan Noraini memetik email-email lama. Apabila 2 orang bekas rekan sekerjanya muncul, keyakinan Adam runtuh sepenuhnya. Dia tidak dapat menjawab soalan hakim dengan betul dan tergagap-gagap. Saman Adam bukannya menjatuhkan saya, sebaliknya menjadi titik tolak yang menjejaskan reputasinya dan kredibiliti Innovatek. Dalam kalangan industri teknologi, kabar angin mengenai saman keji dan layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap pengasas bersama mula tersebar. Di pasaran saham tidak tersenarai, nilai Innovatek mula menurun. Dalam pusingan pertama peperangan senyap ini, saya menang dengan bergaya. Kekalahan dalam saman itu membuatkan Adam dan ibunya semakin marah. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat mengalahkan saya melalui cara biasa. Jadi, mereka mula beralih kepada taktik yang lebih gelap dan kotor. Sasaran mereka kini adalah rantaian utama dalam pengumpulan bukti kami, terutamanya saksi-saksi yang mengetahui penyelewengan di Innovatek. Firdaus, dengan ketekunan dan rangkaian kenalannya, berjaya menemui seorang individu penting, bekas ketua jabatan Prakaunan Innovatek, Encik Rahman. Encik Rahman telah bekerja di syarikat itu selama 3 tahun sebelum berhenti secara tiba-tiba, kira-kira 6 bulan yang lalu, sejurus selepas urus niaga, mencurigakan dengan perdana konsulting bermula. Firdaus yakin bahwa Encik Rahman berhenti karena tidak mau terlibat dalam kerja kotor dan dia mempunyai banyak bukti penting. Memujuk Encik Rahman bukanlah mudah. Beliau seorang lelaki pertengahan umur yang lemah lembut, yang hanya mau hidup tenang bersama istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil. Apabila Firdaus mengunjunginya di rumah, pada mulanya dia menolak dengan tegas, mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dia takut akan tindakan balas dan bimbang keluarganya akan terjejas. "Encik Firdaus, tolonglah faham keadaan saya," kata Encik Rahman dengan suara cemas. "Puan Sri Aminah tuh bukan orang biasa. Saya ada anak istri, saya tak nak terlibat dalam hal ini. Saya tahu kami tidak boleh memaksanya. Saya memberitahu Firdaus untuk mendekatinya perlahan-lahan, kadang-kadang hanya bertanya kabar seperti kawan untuk membina kepercayaan. Perlahan-lahan, berkat keikhlasan Firdaus, dan mungkin juga rasa bersalah dalam dirinya, Encik Rahman mula membocorkan sedikit maklumat. Dia mengesahkan bahwa semua kontrak dengan perdana konsulting adalah palsu, diatur atas arahan Puan Sri untuk menggelapkan uang. Dia juga tahu banyak tentang pengelakan cukai dan perbelanjaan palsu syarikat yang lain. Tetapi, ketika kami hampir berjaya memujuk Encik Rahman untuk bekerja sama,
Puan Sri mulai bertindak. Dia tidak mengugut secara langsung, sebaliknya menggunakan cara yang lebih licik. Istri Ensik Rahman, seorang guru di sekolah swasta, tiba-tiba mulai dicari salah oleh pihak sekolah dan diganggu dengan pelbagai alasan yang tidak munasabah. Anak sulungnya yang bersekolah menengah pula suatu hari dikepung oleh sekumpulan samseng dalam perjalanan pulang dari sekolah dan diancam. Mujurlah orang ramai sempat campur tangan. Kejadian-kejadian ini tidak menyebabkan akibat yang serius, tetapi ia adalah satu amaran yang berat. Encik Rahman menjadi sangat takut. Dia menelepon Firdaus dengan suara yang menggeletar. "Encik Firdaus, tolonglah jangan ganggu keluarga kami lagi. Saya tak boleh tolong Puan Aisyah lagi. Kalau mereka nak, apa-apapun boleh jadi pada keluarga saya." Mendengar cerita itu dari Firdaus, hati saya menjadi berat. Kemarahan terhadap mereka yang keji itu tidak sehebat rasa bersalah saya terhadap keluarga Encik Rahman. Saya tidak boleh membahayakan keluarga yang tidak bersalah karena perjuangan saya. "Cukuplah, Firdaus," kata saya kepada Firdaus. "Jangan susahkan dia lagi. Keselamatan keluarganya adalah yang utama. Kita cari cara lain." Walaupun kecewa, kami terpaksa menghentikan usaha ini buat sementara waktu. Kehilangan saksi penting membuatkan siasatan kami seolah-olah menemui jalan buntu dan kesukaran terus bertambah. Saya sadar bahwa perjuangan ini jauh lebih sukar daripada yang saya jangkakan. Musuh saya bukan sahaja mempunyai uang dan kuasa, tetapi mereka juga tidak teragak-agak menggunakan cara yang paling kejam untuk mencapai matlamat mereka. Melihat saya agak murung karena hal Encik Rahman, suatu petang ibu memanggil saya ke bilik kerjanya. Ibu membancu teh bunga kekwa dan aromanya yang harum menenangkan pikiran saya. "Aisyah, pikirkan apa?" tanya ibu lembut sambil meletakkan cawan teh di hadapan saya. "Penatlah, Bu. Mereka terlalu kejam. Aisyah tak nak orang yang tak bersalah jadi mangsa." Ibu mengeluh sambil memandang keluar tingkap yang gelap. "Anakku, dalam perniagaan atau kehidupan, tiada peperangan tanpa kerugian. Tapi kita kena tahu batasnya. Keputusan kamu untuk tidak mengganggu Encik Rahman lagi adalah betul. Tapi itu tidak bermakna kita menyerah kalah. Untuk mengalahkan musuh, kita perlu kenal siapa musuh kita sebenarnya." Ibu memandang saya dengan pandangan yang dalam. "Hari ini, ibu nak ceritakan sesuatu tentang masa lalu ibu mentua kamu, Ibu Adam." Saya terkejut. Selama ini ibu jarang sekali bercakap tentang keluarga mentua saya. Dia hanya mengatakan mereka keluarga biasa, tiada apa yang istimewa. Sebenarnya, ibu memulakan cerita. Ibu dah kenal Ibu Adam, Puan Sri Aminah tuh, sejak dulu lagi. Sejak kami berdua, masih muda dan baru memulakan perniagaan. Masa itu pun dia dah cantik dan bijak, tapi kebijaksanaannya datang bersama cita-cita besar dan kekejaman yang tidak mengenal batas. Ibu menceritakan bagaimana Puan Sri pernah berkongsi perniagaan dengan seorang kawan baiknya. Mereka membuka sebuah kilang jahit kecil bersama-sama. Tetapi apabila kilang itu mula maju, dia merancang untuk menggoda suami kawannya. Dan pada masa yang sama, mencipta bukti palsu kononnya kawannya itu telah menggelapkan uang syarikat. Akhirnya, dia merampas keseluruhan perniagaan itu dan kawannya kehilangan segalanya, hidup merempat. "Ayah Adam," sambung ibu, "dulu hanyalah seorang juru teknik yang rajin. Puan Sri kawin dengan dia pun sebab dia ada sedikit bakat yang boleh membantu menguruskan kilang. Seumur hidupnya dia hidup di bawah bayang-bayang istri, tak pernah berani bersuara, meninggal pun dalam diam. Adam dibesarkan dalam persekitaran macam tuh. Di bawah lindungan ibunya yang keterlaluan, hanya disuap dengan pemikiran tentang uang dan kuasa. Dia tuh saling tak tumpah macam ibunya. Ada sedikit bakat, tapi sifatnya lemah, tamak, dan mudah dipengaruhi." Mendengar cerita ibu, saya perlahan-lahan mula memahami segalanya. Saya faham mengapa ibu mentua saya boleh bertindak begitu kejam dan penuh perhitungan. Ketamakan dan pengkhianatan sudah sebati dalam darahnya. Dan suami yang pernah saya cintai, Adam, sebenarnya hanyalah produk yang dicetak dari acuan ibunya. "Kalau Nurul Iman pula?" tanya saya.
Ibu menghirup tehnya. Gadis tuh, pada pandangan ibu, hanyalah buah catur di tangan Puan Sri. Dia tahu Adam tuh mata keranjang. Jadi, dia sengaja aturkan gadis tuh untuk dekati Adam. Mudah, senang diarah, dan boleh bagi cucu waris pula. Mana nak cari alat yang lebih sempurna? Dia gunakan Nurul untuk ikat Adam. Gunakan kehamilan tuh sebagai senjata untuk malukan kamu. Nanti bila matlamatnya dah tercapai, nasib gadis tuh pun belum tentu terjamin. Analisis ibu menyedarkan saya. Saya terlalu fokus pada Adam dan Nurul, sehingga terlupa dalang sebenar di sebalik semua ini adalah ibu mentua saya. Dialah otak di sebalik semua konspirasi ini. Menyadari hakikat ini, saya tahu saya perlu mengubah strategi saya. Sasaran saya bukan hanya Adam, tetapi wanita licik itu. Pertarungan ini pada hakikatnya adalah antara saya dan dia. Beberapa hari selepas kami memutuskan untuk tidak mengganggu Encik Rahman buat sementara waktu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Suatu petang, seorang penghantar barang menghantar sebuah kotak kecil ke rumah ibu. Tiada nama pengirim, hanya alamat. Di dalam kotak itu bukan hadiah, tetapi hanya sebuah pemacu USB berwarna hitam tanpa sebarang jenama atau tanda. Saya dan ibu berpandangan dengan curiga. Saya menyambungkan USB itu ke komputer riba saya dengan berhati-hati. Beberapa file audio yang dinamakan mengikut tarikh muncul di screen. Saya teragak-agak seketika sebelum mengklik file yang paling terkini. Suara yang saya kenal kedengaran. Suara Ibu Adam. Buat saja seperti yang saya suruh. Tanda tangan kontrak, pindahkan uang, hal belakang biar saya yang uruskan. Si Aisyah tuh tak tahu apa-apa. Adam pula memang takkan bantah cakap saya. Kemudian, kedengaran suara seorang lelaki yang mungkin peguamnya. Puan Sri, Carani terlalu berisiko. Kalau kantoi, boleh didakwa bawah penipuan, pecah amanah, dan lari cukai. Setiap risiko ada harganya. Suara Puan Sri kedengaran yakin. Asalkan kita dapat singkirkan Aisyah, seluruh Innovatek akan jadi milik kita berdua. Masa tuh, duit sebanyak nih apalah sangat. Jangan risau, saya takkan lupakan bahagian kamu. Saya dan ibu menahan nafas. Terdapat 5 file rakaman kesemuanya, mengandungi perbualan Puan Sri dengan peguam, wakil perdana konsulting, dan juga Adam. Kandungannya mendedahkan keseluruhan konspirasi mereka, dari penubuhan syarikat hantu, penggelapan dana melalui kontrak palsu, sehinggalah rancangan untuk merampas syarikat dan meletakkan semua hutang ke atas saya. Ini adalah bukti paling kukuh, lebih berharga daripada berpuluh-puluh testimoni. Encik Rahman, kata saya perlahan. Mesti dia. Dia tak berani tampil ke depan, tapi hati nuraninya tak benarkan dia diam. Ibu mengangguk, matanya menunjukkan rasa terima kasih. Dia orang baik. Kita terhutang budi padanya. Kami segera menyalin file-file itu ke beberapa tempat dan menghantar satu salinan kepada Puan Noraini. Beliau berkata dengan bukti ini, kemenangan kita hampir pasti, tetapi kegembiraan itu tidak bertahan lama. Malam itu juga, ketika saya dan ibu bekerja lewat di pejabat Tekno Baru, penggera di rumah ibu tiba-tiba berbunyi dan terus bersambung ke telepon bimbit ibu. Ibu segera memeriksa kamera litar tertutup. Dalam video malam yang kabur, kelihatan 2 lembaga hitam menceroboh masuk ke dalam rumah melalui tingkap di halaman belakang. Mereka menyelongkar bilik kerja ibu, tempat kami membuka USB itu petang tadi. Kami segera menghubungi polis. Apabila kami dan pihak polis tiba di rumah, kedua-dua penceroboh itu telah melarikan diri. Bilik kerja bersepah, dokumen bertaburan, tetapi mujurlah. Tiada barang berharga yang hilang. Jelas, sasaran mereka bukan duit. Mereka datang cari USB tuh, kata ibu dengan nada perlahan. Puan Sri itu dah hidup perbuatan Encik Rahman. Dia terdesak nak hapuskan semua bukti. Nasib baik kamu bijak buat salinan dan bawa yang asli ke sini. Cobaan menceroboh yang gagal itu dengan lebih jelas menunjukkan kepanikan dan keterdesakan ibu dan anak itu. Mereka seperti binatang yang terperangkap, bersedia melakukan apa sahaja, walaupun perbuatan yang paling gila. Saya tahu masa untuk berdiam diri sudah berakhir.
Dan kini tiba masanya mereka akan menggunakan cara yang lebih berbahaya. Saya menggenggam penumbuk, bertekad untuk menjadi lebih berhati-hati dan kuat. Pertarungan ini telah memasuki fase yang paling genting. Cobaan menceroboh itu, walaupun gagal, telah membunyikan loceng amaran. Ibu dan anak itu tidak akan teragak-agak menggunakan apa sahaja cara untuk menghapuskan bukti. Fakta ini membuatkan saya semakin bimbang tentang Firdaus. Dia yang bertanggung jawab menjalankan siasatan secara langsung, memegang banyak maklumat, dan berada dalam kedudukan yang paling mudah diserang. Saya memanggil Firdaus dan menasihatinya untuk berhati-hati. "Puan, jangan risau," kata Firdaus dengan riak wajah yang tegas. "Saya tahu apa yang saya buat. Saya tak takut dengan mereka. Apa yang saya lebih risaukan sekarang ialah bukti rekaman itu. Walaupun bernilai, mungkin tidak cukup kuat untuk mendakwa mereka atas tuduhan pengelakan cukai. Kita perlukan dokumen dan buku akaun yang spesifik." Firdaus kemudian memberitahu bahwa dia masih berhubung dengan beberapa rakannya yang bekerja di Jabatan Perakaunan Innovatek. Dengan licik, dia berjaya mendapatkan akses jarak jauh ke pelayan dalaman syarikat, menggunakan waktu malam ketika pemantauan sistem kurang ketat. Selama beberapa malam, Firdaus hampir tidak tidur, menyalin dan menganalisis berpuluh-puluh gigabyte data secara senyap, dan kesabarannya membuahkan hasil. Firdaus menemui satu sistem buku akaun kedua yang disembunyikan dengan rapi di dalam satu partisi tersembunyi di pelayan. Sistem ini merekodkan semua pendapatan dan perbelanjaan sebenar Innovatek yang sama sekali berbeza dengan angka-angka cantik yang mereka laporkan kepada lembaga hasil. Ia mendedahkan aktiviti pengelakan cukai secara sistematik selama 2 tahun yang lalu, melibatkan jumlah ratusan juta ringgit. Inilah bukti muktamad, satu pukulan maut yang boleh membawa ibu dan anak itu ke muka pengadilan. Tetapi, ketika Firdaus menemui bukti paling penting itu, musuh juga mula menghidunya. Suatu petang, ketika Firdaus dalam perjalanan pulang dari pejabat, 2 buah motosikal tanpa nomor plat tiba-tiba menghimpit keretanya ke tepi jalan. 4 orang lelaki berwajah bengis turun dan tanpa berkata apa-apa, menarik Firdaus keluar dari kereta dan memukulnya tanpa belas kasihan. Mereka tidak mencuri apa-apa, hanya memecahkan komputer ribanya dan meninggalkan kata-kata ugutan. "Ini amaran saja. Kalau kau terus jaga tepi kain orang, keluarga kau semua takkan selamat." Firdaus dihantar ke hospital oleh orang ramai, dengan beberapa tulang rusuknya retak dan seluruh badannya lebam. Apabila saya dan ibu bergegas ke sana dan melihat keadaannya yang menyedihkan, hati saya terasa seperti dihiris. Istri Firdaus menangis tersesak-esak di sisinya. "Puan," katanya terseduh-seduh, "tolonglah. Tak boleh ke kita hentikan semua nih? Mereka tuh terlalu jahat. Kami nih orang makan gaji saja. Macam mana nak lawan mereka? Saya cuma nak suami saya selamat." Saya memegang tangannya, tetapi tekak saya terasa perit, tidak mampu berkata apa-apa. Saya berasa sangat bersalah. Kesetiaan Firdaus telah menyebabkan dia dan keluarganya menanggung akibat yang terlalu besar. Maafkan saya, hanya itu yang mampu saya ucapkan. Firdaus, walaupun dalam kesakitan yang teruk, coba untuk bangun. "Jangan cakap macam tuh, Puan. Ini saya buat atas kerelaan saya sendiri. Saya tak menyesal." Dia memandang isterinya dan berkata dengan suara serak, "Abang minta maaf sebab buat awak dan anak-anak risau. Tapi kita tak boleh biarkan kejahatan berleluasa hanya sebab kita takut. Saya buat nih bukan untuk Puan Aisyah saja, tapi untuk keadilan." Kemudian dia memandang saya dengan mata yang masih berapi. "Puan, mereka tak dapat apa-apa. Data yang paling penting saya dah simpan di tempat lain. Jangan putus asa. Kita dah hampir menang." Keesokan harinya, saya mengaturkan agar Firdaus membawa istri dan anak-anaknya berlindung di rumah mentuanya di kampung buat sementara waktu. Melihat keluarga kecilnya terpaksa berpisah, kemarahan saya terhadap perbuatan ibu dan anak itu semakin membuak-buak. Pengorbanan Firdaus tidak boleh menjadi sia-sia. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan pastikan mereka yang kejam itu menerima balasan yang setimpal.
Kesetiaan Firdaus tidak ternilai harganya, dan saya tidak akan sekali-kali mengkhianati kepercayaan itu. Kira-kira sebulan selepas kejadian yang menimpa Firdaus, apabila kesehatannya beransur pulih dan bukti-bukti paling penting berada di tangan Puan Noraini, saya memutuskan bahwa sudah tiba masanya untuk melancarkan serangan secara terbuka. Saya perlu mencipta tekanan yang cukup besar dari pihak media dan komuniti perniagaan, sehingga ibu dan anak itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Peluang tiba apabila saya menerima jemputan untuk menghadiri sebuah forum ekonomi besar yang menghimpunkan ratusan usahawan dan pelabur terkemuka negara. Saya yakin Adam juga akan hadir. Selepas kontroversi awal, Innovatek telah berusaha untuk memulihkan image-nya dengan menaja beberapa acara dan meningkatkan publicity. Di forum ini, Adam dijemput sebagai salah seorang penceramah utama dengan topik inovasi di era digital. Ini adalah peluang keemasan untuk merobek topeng munafiknya. Saya muncul di forum itu dengan image yang baru sepenuhnya. Bukan lagi sebagai wanita yang terluka akibat pengkhianatan, tetapi sebagai seorang usahawan wanita yang yakin dari tekno baru. Saya mengenakan sut putih yang bergaya dan memotong rambut saya pendek. Kemunculan saya serta-merta menarik perhatian semua orang. Mereka berbisik-bisik mengenai hubungan tegang antara saya dan Adam. Dengan penuh rasa ingin tahu, Adam terkejut seketika melihat saya, tetapi tidak lama kemudian dia kembali mempamerkan keyakinan palsunya. Dia malah coba mendekati saya dan menghulurkan tangan seolah-olah untuk memberi salam mesra. Lama tak jumpa Aisyah. Tak sangka awak minat dengan forum macam ni. Dunia bisnis ni kecil saja, encik Adam, balas saya dengan senyuman yang tidak kurang mesranya, tetapi saya tidak menyambut huluran tangannya. Semoga berjaya dengan pembentangan awak. Pembentangan Adam berjalan dengan agak lancar. Dia bercakap tanpa henti tentang pencapaian Innovatek dan rancangan masa depan yang bercita-cita tinggi, coba melukiskan gambaran yang indah tentang syarikat. Dia menerima tepukan yang agak gemuruh, tetapi sandiwara sebenar belum bermula. Semasa sesi soal jawab, selepas beberapa soalan biasa dari wartawan, saya dengan tenang mengangkat tangan meminta peluang untuk bertanya. Semua pandangan di Dewan serta-merta tertumpu kepada saya. Pengacara majelis teragak-agak seketika, tetapi akhirnya memberikan saya peluang. Saya berjalan ke tengah-tengah laluan, mengambil mikrofon, dan memandang lurus ke pentas di mana Adam berdiri dengan senyuman yang dipaksa. Selamat sejahtera, CEO Adam Farhan. Saya memulakan dengan suara yang jelas dan lantang. Saya Siti Aisyah, CEO Tekno Baru. Pertama sekali, tahniah atas pembentangan yang mengagumkan. Saya ada soalan mengenai ketelusan dalam pengurusan korporat, satu topik yang saya percaya amat diminati oleh semua pelabur yang ada di sini. Saya berhenti seketika, membiarkan perhatian semua orang mencapai kemuncaknya. Menurut laporan keuangan terkini yang dikeluarkan oleh Innovatek, kadar pertumbuhan keuntungan syarikat sangat memberangsangkan. Namun, perbelanjaan untuk aktiviti perundingan dan pemasaran telah meningkat secara mendadak, membentuk satu nisbah yang luar biasa berbanding jumlah jualan. Berdasarkan pengalaman saya, ini agak aneh. Bolehkah Ensik Adam menjelaskan dengan lebih terperinci kepada para pelabur dan rakan kongsi di sini mengenai struktur perbelanjaan ini dan keberkesanan sebenar pelaburan tersebut? Soalan saya tidak menuduh secara langsung, tetapi ia tepat mengenai sasaran kelemahan Innovatek. Ia menimbulkan keraguan yang besar terhadap kesahihan angka-angka yang mereka laporkan. Dewan menjadi senyap. Semua orang paham maksud tersirat di sebalik soalan saya. Di atas pentas, Adam menjadi pucat. Dia sama sekali tidak bersedia untuk situasi ini. Dia tergagap-gagap, coba memberikan beberapa jawaban umum mengenai strategi pelaburan jangka panjang dan pembinaan jenama, tetapi gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan. Kejanggalannya adalah jawaban yang paling jelas. Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya dan kembali ke tempat duduk saya dengan tenang. Tetapi, kesan soalan saya sangat besar. Suara-suara bisikan meletus di seluruh dewan. Para pelabur saling berpandangan dengan penuh keraguan.
wartawan mula mencatat dengan laju, dengan hanya satu soalan, saya telah meruntuhkan sepenuhnya email yang dibina dengan susah payah oleh Adam dan ibunya. Kredibiliti Innovatek retak 1000 di hadapan seluruh komuniti perniagaan. Pendedahan di forum ekonomi itu memberikan tamparan hebat kepada Innovatek. Para pelabur mula mempersoalkan. Media tidak henti-henti mengeluarkan artikel spekulasi dan nilai saham syarikat menjunam. Dalam keadaan huru-hara ini, Ibu Adam, Puan Sri Aminah, sadar bahwa dia tidak boleh lagi hanya duduk menunggu. Dia faham bahwa dengan semua bukti dan pandangan umum yang memihak kepada saya, berdepan secara langsung adalah merugikan. Dia memutuskan untuk membuat percaturan terakhir. Satu serangan psikologi yang kejam, menyasarkan orang yang dianggapnya sebagai kelemahan saya, ibu saya, Dato Yasmin. Puan Sri menelepon ibu saya secara terus, dengan suara yang dibuat-buat mesra, mengajak untuk berjumpa berdua di sebuah kedai teh tradisional, kononnya untuk berbincang sebagai orang tua. Ibu saya, selepas berbincang dengan saya dan Puan Noraini, menerima pelawan itu. Ibu tahu ini adalah satu perangkap, tetapi pada masa yang sama, ia juga adalah peluang untuk membiarkan musang tua yang licik itu menunjukkan belangnya sendiri. Kedai teh itu terletak di sebuah lorong yang sunyi, satu ruang yang tenang dengan bunyi air mengalir dan haruman setanggi. Ibu saya muncul dengan mengenakan sepasang baju kurung baldu berwarna ungu gelap. Penampilannya memancarkan keanggunan dan ketenangan. Puan Sri sudah menunggu. Solekannya rapi, tetapi tidak dapat menyembunyikan keletihan dan kemarahannya. Dato Yasmin, dah sampai pun, Puan Sri memulakan dengan senyuman paksa. Entah, bila kali terakhir kita duduk berdua, macam nih ya. Ibu saya turut tersenyum lembut dan duduk di hadapannya. Apa kabar Puan Sri? Ada hal mustahak apa agaknya sampai Puan Sri sendiri yang jemput saya? Puan Sri menuang teh sambil memulakan perbualan secara berlapik. Pasal anak-anak lah. Budak-budak muda nih, bila ikutkan darah muda, kadang-kadang buat benda yang tak patut. Saya tengok Aisyah tuh dah melampau sangat sekarang. Macam manapun, dulu kan suami istri, takkan sampai nak jatuhkan orang ke gaung macam nih. Kesan dari forum tempo hari itu besar sangat pada Innovatek. Ibu saya hanya mendengar dengan senyap, mengangkat cawan tehnya dengan tenang. Melihat tiada reaksi dari ibu, Puan Sri mula hilang sabar. Dia meletakkan cawan tehnya dengan kasar, suaranya menjadi tajam. Dato Yasmin, biar saya berterus terang. Tolong nasehatkan anak Dato tuh. Duit, berapapun dia nak, kami boleh bayar. Kalau terus besarkan hal nih, tak ada siapa yang untung. Kalau jala dah koyak, ikan pun mati. Dato faham kan maksud saya? Tak faham pula saya, jawab ibu saya dengan nada yang masih tenang. Anak saya cuma nak tuntut keadilan. Apa salahnya? Puan Sri tersenyum sinis dengan pandangan yang tajam seperti pisau. Keadilan? Di dunia nih, mana ada keadilan mutlak? Dato dengan saya kan sama-sama orang bisnis. Takkan tak tahu? Setiap orang ada sudut gelap yang nak disorok, ada benda yang tak nak orang lain tahu. Amanah Capital Group Dato tuh, boleh jamin 100% bersih ke? Dia mula menunjukkan belangnya. Saya masih ingat proyek hartanah di Johor 10 tahun lepas. Masa tuh Dato pun pantas juga ya. Dengan beberapa maklumat dalaman, dapat juga tanah emas tuh. Kalau sekarang hal tuh meletup di media, apa agaknya pelabur Dato akan pikir? Ini adalah satu ugutan yang jelas. Dia coba menggunakan urusan perniagaan lampau dan rangkaian kenalan yang rumit untuk menekan ibu saya agar berundur. Dia pikir ibu saya juga sepertinya akan mengorbankan anak demi kepentingan sendiri. Tetapi Puan Sri silap percaturan. Mendengar semua ugutan itu, ibu saya langsung tidak goyah. Dia hanya perlahan-lahan mengeluarkan telepon bimbit dari beg tangannya, menekan butang berhenti merakam, dan meletakkannya di atas meja. Skrinnya masih menyala. Jelas menunjukkan rakaman sedang berjalan. Terima kasih Puan Sri. Suara ibu saya tenang tetapi berat. Semua perbualan kita, terutamanya ugutan Puan Sri tadi, semuanya dah direkam. File rakaman ini,
Bersama dengan bukti-bukti lain, rasanya boleh membantu pihak berkuasa untuk faham kes ini dengan lebih menyeluruh. Wajah Puan Sri berubah menjadi pucat lesi. Dia tergagap-gagap. Awak, berani awak. Apa yang saya tak berani? Potong ibu saya. Urusan perniagaan yang Puan Sri sebutkan tuh, semuanya saya uruskan secara sah. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Kalau nak siasat, silakan. Tapi perbuatan Puan Sri mengugut orang lain hari ini dah tercatat dengan jelas. Rasanya, orang yang patut risau sekarang adalah Puan Sri sendiri. Selesai berkata begitu, ibu saya berdiri dan membetulkan pakaiannya. Teh hari ini sedap. Terima kasih atas jemputan. Saya minta diri dulu. Ibu saya beredar dengan tenang, meninggalkan Puan Sri yang kaku dan tergamam di kedai teh itu. Dia menggeletar dengan riak wajah yang kosong. Serangan psikologi terakhirnya bukan sahaja gagal, malah menjadi bukti hidup yang akan menjerat dirinya sendiri. Musang tua itu telah terperangkap dalam jerat yang dipasangnya sendiri. Puan Sri pulang ke rumah dalam keadaan panik yang melampau. Pertemuan dengan ibu saya telah meruntuhkan sisa-sisa keyakinan dan ketenangan terakhirnya. Dia menghempas set cawan teh di atas meja sehingga berkecai, menjerit sekuat hati. Adam, yang terkejut dengan keadaan ibunya, bergegas bertanya, "Ibu, kenapa nih?" "Habislah kita. Semuanya dah habis," jerit Puan Sri dengan rambut yang kusut masai. "Perempuan tuh rakam semuanya. Dia berani perangkap ibu. Kita dah habis, nak." Dia menceritakan segalanya kepada Adam. Setelah mendengar cerita itu, Adam turut membeku dengan wajah yang pucat. Dia tahu kedudukannya. File rakaman Ensik Rahman, buku akaun berganda yang ditemui oleh Firdaus, dan kini rakaman ibunya mengugut Dato Yasmin. Semua bukti ini, jika digabungkan, sudah cukup untuk menghantar mereka berdua ke penjara. "Macam mana nih, Bu? Patut ke saya pergi merayu pada Aisyah minta maaf?" kata Adam dengan suara menggeletar. Sifat lemahnya kembali terserlah. "Merayu?" jerkah Puan Sri. "Kau ingat merayu sekarang ada gunanya? Kau ingat Aisyah dengan ibunya tuh akan lepaskan kita macam tuh saja? Bodoh. Sekarang cuma ada satu jalan." "Jalan apa?" "Lari." Puan Sri mengetap gigi. "Sebelum polis datang, kita kena tinggalkan tempat nih. Jual semua saham, keluarkan semua duit, dan lari ke luar negara. Asalkan ada duit, di mana-mana pun kita boleh hidup." Dalam keadaan terdesak, rancangan untuk melarikan harta mula diatur dengan tergesa-gesa. Puan Sri, melalui rangkaian perniagaan lamanya, menghubungi beberapa broker untuk menjual semua saham Innovatek yang dimilikinya dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran, dengan syarat urus niaga dibuat secara tunai dan pantas. Pada masa yang sama, Adam ditugaskan untuk mengeluarkan uang dari akaun syarikat dan pribadi, dan memindahkannya sedikit demi sedikit ke akaun luar negara melalui saluran tidak rasmi. Mereka bergerak secara rahasia dalam ketakutan. Adam seharian berkurung di dalam bilik, berbisik-bisik di telepon dengan wajah yang lesu. Nurul, yang perutnya semakin besar, merasakan perubahan Adam dan bertanya apa yang berlaku, tetapi hanya dibalas dengan kemarahan dan pengelakan. Dengan gerak hati seorang wanita, dia tahu sesuatu yang buruk sedang berlaku. Dia secara senyap memeriksa telepon bimbit Adam dan terkejut melihat mesej tempahan tiket penerbangan sehala ke Eropa. Tiket itu hanya untuk 2 orang, Adam dan ibunya. Nurul rebah. Dia sadar bahwa dia dan anak dalam kandungannya hanyalah buah catur yang akan dibuang. Sementara itu, di pihak kami, setiap pergerakan mereka berada dalam genggaman. Firdaus, yang berada di kampung, masih memantau rapi urus niaga Innovatek melalui rakan-rakannya yang boleh dipercayai. Apabila dia mengesan penjualan saham syarikat dalam jumlah yang besar secara tidak normal dan pengeluaran dana yang banyak dari akaun, Firdaus segera melaporkan kepada saya. "Puan, nampaknya mereka coba nak lari," suara Firdaus di hujung talian kedengaran cemas. Mendengar berita itu, saya tidak teragak-agak walau sesaat. Saya segera menelepon Puan Noraini. "Puan Noraini, masanya dah tiba.
Baiklah, jawab Puan Noraini dengan tegas. Puan Aisyah bertenang. Saya akan segera ke pihak berkuasa dengan semua dokumen dan bukti yang kita ada. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Mereka takkan dapat lari kemana-mana. Malam menjelang tiba. Di rumah Agam yang mewah itu, ibu dan anak itu tergesa-gesa memasukkan uang tunai dan dokumen ke dalam beg pakaian, bersedia untuk penerbangan subuh. Mereka langsung tidak menyadari bahwa di luar rumah mereka, jaring undang-undang yang tidak kelihatan telah ditebar, hanya menunggu masa yang sesuai untuk diketatkan. Malam itu, hujan turun renyai-renyai membasahi kota. Bunyi titisan hujan yang mengetuk tingkap kaca secara berirama, seolah-olah musik sedih yang menandakan pengakhiran. Di rumah Agam Adam, lampu menyala terang walaupun sudah larut malam. Udara di dalamnya tegang seperti tali yang ditarik. Puan Sri tidak henti-henti berasa resah, menggesa Adam. Cepatlah sikit, nak. Kereta ke lapangan terbang dah nak sampai. Semua dah siap? Dah, Bu, jawab Adam dengan suara lesu. Dia baru saja selesai bercakap dengan broker, mengesahkan bahwa urus niaga penjualan saham terakhir telah selesai dan uang tunai akan diserahkan di satu lokasi rahasia. Semuanya seolah-olah berjalan mengikut rancangan terdesak mereka. Mereka langsung tidak tahu bahwa Puan Noraini telah berada di pejabat pihak berkuasa sepanjang petang itu. Beliau telah menerangkan keseluruhan kes dengan jelas dan logik, dari bukti harta intelek saya, kontrak palsu, buku akaun berganda, transkrip perbualan, sehinggalah rekaman Puan Sri mengugut ibu saya. Himpunan bukti yang begitu banyak, dan tidak dapat disangkal itu mengejutkan para penyiasat. Memandangkan keseriusan kes dan risiko suspek melarikan diri, waran tangkap dan perintah pembekuan aset telah diluluskan dengan segera. Ketika Adam dan ibunya menarik beg pakaian yang penuh dengan uang dan dokumen, dan baru saja hendak melangkah keluar untuk menaiki kereta yang menunggu, 2 buah kereta polis berhenti senyap-senyap, menghalang pintu keluar. Pintu kereta terbuka, dan beberapa pegawai berpakaian seragam turun. Di hadapan sekali, berdiri seorang ketua pasukan dengan wajah yang tegas. Kami dari pihak polis, kata ketua pasukan itu sambil menunjukkan waran kepada mereka berdua. Encik Adam Farhan dan Puan Sri Aminah, kami perlu Anda berdua, ikut kami ke balai untuk membantu siasatan berkaitan aktiviti pengurusan Innovatek. Puan Sri membeku di tempatnya. Beg pakaian di tangannya jatuh ke tanah, menyebabkan uang tunai bertaburan keluar, basah di atas lantai. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya membulat karena ketakutan. Rancangan sempurnanya telah hancur di ambang kejayaan. Adam menggeletar, kakinya longlai sehingga terpaksa bersandar pada dinding untuk berdiri. Mungkin ada salah faham. Puan Sri tergagap-gagap. Kami ahli perniagaan yang jujur, kami tak buat salah apa-apa. Ketua pasukan itu tidak berkata apa-apa lagi, hanya memberi isyarat kepada anak buahnya. Adam dan ibunya dibawa ke dalam kereta polis dalam keadaan bingung dan tidak berdaya. Pada masa yang sama, pasukan lain masuk ke dalam rumah untuk menjalankan waran geledah dan sita. Seluruh rumah Agam, akaun bank, saham, dan semua harta atas nama Adam dan Puan Sri telah dibekukan. Jaring undang-undang telah diketatkan tanpa sebarang ruang. Dari tingkap di tingkat 2, Nurul Iman menyaksikan segalanya. Dia memeluk perutnya erat-erat, menangis tanpa henti. Dalam rancangan melarikan diri Adam dan ibunya, tiada langsung tempat untuk dia dan anaknya. Dia telah dibuang seperti barang yang tidak berguna lagi. Kini, melihat lelaki yang pernah dicintainya dan wanita yang digeruninya dibawa pergi oleh polis, Nurul hanya merasakan kekosongan dan keputusasaan yang tidak terhingga. Ketika saya menerima berita dari Puan Noraini, saya sedang duduk bersama ibu di ruang tamu. Saya tidak berasa gembira atau puas. Hati saya anehnya terasa begitu tenang. Satu babak penuh badai dalam hidup saya akhirnya telah berakhir. Segala dendam dan kebencian seolah-olah telah dibersihkan oleh hujan malam itu. Beberapa bulan berikutnya adalah masa untuk proses undang-undang berjalan Kes Innovatek, karena skala dan kerumitannya telah mencetuskan impak besar dalam dunia korporat.
Dengan bukti-bukti kukuh yang kami sediakan, pihak berkuasa dengan cepat membongkar keseluruhan konspirasi. Perbicaraan dijalankan secara terbuka dan menarik perhatian media. Saya tidak hadir. Saya tidak mau melihat lagi wajah-wajah yang telah memberikan saya luka yang begitu dalam. Saya hanya mengikuti perkembangan melalui panggilan telepon dari Puan Noraini dan laporan media. Di mahkamah, berdepan dengan bukti-bukti yang jelas, Adam rebah sepenuhnya. Dia mengaku bersalah atas semua jenayah, dari membantu ibunya menggelapkan dana syarikat, mencipta hutang palsu, sehinggalah rancangan untuk merampas harta selepas perceraian. Dia menangis sambil menyalahkan semuanya pada hasutan dan tekanan ibunya, merayu agar hukumannya diringankan. Image seorang CEO yang yakin dan angkuh telah hilang, yang tinggal hanyalah seorang pesalah yang lemah dan menyedihkan. Sebaliknya, Puan Sri tetap berkeras sehingga ke saat akhir. Dia menafikan semua tuduhan, mendakwa dirinya telah dianiaya, file rakaman telah diubah suai, dan buku akaun telah dipalsukan. Dia terus berlakon sebagai mangsa yang tidak bersalah, sehinggalah pihak pendakwaan memainkan rakaman perbualannya mengugut ibu saya. Mendengar suaranya sendiri yang angkuh dan mengancam bergema di dalam dewan mahkamah yang sunyi, barulah dia akhirnya rebah dan menundukkan kepalanya dalam diam. Keputusan akhir dijatuhkan atas tuduhan penipuan, pecah amanah, dan pengelakan cukai. Puan Sri, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Adam mengambil kira pengakuan dan penyesalannya sebagai subahat, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Pihak-pihak lain yang terlibat juga menerima hukuman yang setimpal. Innovatek, anak yang pernah saya besarkan dengan sepenuh hati, kini tercemar dengan hutang dan penipuan, akhirnya diisytiharkan muflis. Keadilan telah ditegakkan, tetapi hati saya tidak merasakan kegembiraan seorang pemenang. Yang ada hanyalah kesedihan sayu mengenangkan cinta pertama yang indah berakhir dengan tragedi, dan mengenangkan tahun-tahun muda yang berlalu dalam kesilapan. Seminggu selepas perbicaraan berakhir, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah lama saya pikirkan. Saya memandu ke sebuah pekan kecil di luar bandar, tempat keluarga Firdaus tinggal sementara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada setiausaha saya yang setia, yang telah berkorban begitu banyak untuk saya. Rumah kecil Firdaus terletak di tengah-tengah sawah padi yang menghijau. Udaranya segar dan damai, berbeza dengan udara kota yang menyesakan. Firdaus, istri, dan anak-anaknya keluar menyambut saya di simpang jalan. Senyuman mereka begitu ikhlas dan mesra. Luka Firdaus telah sembuh sepenuhnya, dan dia kelihatan lebih sihat dan ceria. Saya membawa beberapa hadiah dan sagu hati, tetapi Firdaus dan istrinya menolak dengan baik. "Tak usahlah, Puan," kata Firdaus. "Apa yang saya buat adalah karena saya percaya pada keadilan dan saya percaya pada Puan. Kemenangan Puan adalah hadiah terbesar bagi saya. Sekarang, izinkan saya kembali bekerja di Teknobaru. Saya rindu nak bekerja. Kami makan tengah hari bersama. Hidangan kampung yang ringkas, tetapi penuh kemesraan." Mendengar gelak tawa suami istri itu dan celoteh anak-anak mereka, saya merasakan kedamaian yang mendalam di hati. Saya sadar, selepas semua badai berlalu, yang paling penting bukanlah uang atau kejayaan, tetapi ikatan sesama manusia, kesetiaan, dan kebaikan. Perjalanan ini telah membersihkan sisa-sisa dendam terakhir di hati saya, dan membuatkan saya bersedia untuk memulakan babak baru dalam hidup. Setahun telah berlalu. Sejak malam penuh badai itu, ketika Adam dan ibunya hilang di sebalik bunyi siren kereta polis, dan saya duduk di tingkap rumah ibu sambil menghela nafas lega, seolah-olah melepaskan batu besar yang menghempap dada. Masa telah menyembuhkan banyak luka, tetapi tidak memadamkan parut. Dan dari parut itulah saya belajar untuk bangkit semula. Hidup saya tidak terhenti dalam kesakitan, atau berakhir dengan pengkhianatan. Saya memilih jalan yang berbeza. Dengan kedua-dua tangan dan minda saya membina semula perniagaan saya. Teknobaru, syarikat kecil yang saya mulakan di sebuah bilik sempit bersama Firdaus dan beberapa jurutera muda, kini telah menjadi nama yang bersinar dalam industri teknologi.
Pada peringkat awal, kami berjaga malam sambil makan mie segera. Tekun menulis Scott. Apabila kami mendapat kontrak pertama, kami berpelukan dan bersorak. Kami membuat pembentangan yang tidak terkira banyaknya di hadapan pelabur untuk mendapatkan dana, kadang-kadang kecewa dengan penolakan yang dingin, tetapi kami tidak pernah berputus asa. Kemuncaknya adalah pada majelis anugerah usahawan tahun ini. Di bawah lampu yang terang benderang, di atas pentas yang besar, saya berdiri teguh dalam sut putih, menerima trofi kristal dari tangan seorang menteri. Tepukan gemuruh bergema. Tetapi kali ini, ia berbeza. Saya bukan lagi bayang-bayang Adam. Dan saya tidak berdiri di sisi seorang lelaki untuk digelar istri CEO. Saya adalah Siti Aisyah. Seorang usahawan yang berdiri di atas kaki sendiri. Seorang wanita yang telah bangkit dari segalanya. Media berlumba-lumba mengeluarkan berita, menggelar saya sebagai ikon kebangkitan dalam industri teknologi Malaysia. Tetapi bukan tajuk-tajuk berita itu yang paling menyentuh hati saya. Ia adalah pandangan Firdaus yang duduk di kalangan penonton, matanya bersinar dengan kebanggaan, dan senyuman mesra dari seorang kawan lama yang secara diam-diam menemani saya dari jauh. Satu lagi, titik perubahan tiba apabila Innovatek diperintahkan oleh mahkamah untuk mencairkan asetnya bagi membayar hutang. Di Dewan Lelongan Awam, saya duduk di barisan hadapan. Pesaing lama, kini hanya tinggal nama yang usang. Apabila paten asal sistem pengurusan yang pernah saya cipta dilelong, saya mengangkat papan nomor saya tanpa teragak-agak, Dewan Lelong menjadi riuh seketika. Akhirnya, dengan harga yang berpatutan, saya membeli semula semuanya. Ketika sijil pemilikan berada di tangan saya memejamkan mata seketika. Satu bulatan telah lengkap. Innovatek, tempat saya dikhianati dan dihina, secara rasminya telah menjadi sejarah. Dan anak yang saya cipta, kini telah kembali ke tangan penciptanya. Saya tidak berasa puas atau bangga. Hanya hati saya yang terasa tenang. Satu pintu lama telah tertutup, dan satu pintu baru terbuka dengan gemilang. Suatu petang musim panas, ketika melawat seorang rakan di hospital bersalin, saya secara tidak sengaja terserempak dengan Nurul Iman. Dia sedang duduk di koridor, memangku seorang bayi lelaki yang montel. Tiada lagi pakaian mewah. Nurul hanya memakai kemeja longgar, penampilannya sederhana, wajahnya kelihatan letih, tetapi pandangannya terhadap bayi itu begitu lembut. Nurul mengangkat kepala, terkejut melihat saya. Tiada lagi keangkuhan atau pandangan mencabar. Yang ada hanyalah seorang ibu muda yang terluka dan ditinggalkan sendirian. Puan Aisyah, kata Nurul perlahan dengan suara bergetar. Saya melihat bayi dalam pelukannya. Bayi itu tidur nyenyak, bibirnya bergerak-gerak seolah-olah sedang bermimpi. Pada saat itu, semua kebencian dalam diri saya hilang. Saya faham bahwa bayi ini tidak bersalah. Dia tidak memilih ibu bapaknya, dan dia tidak tahu menahu tentang konspirasi kotor masa lalu. Awak oke? Tanya saya. Nurul menunduk, air matanya jatuh berlinangan. Saya minta maaf Puan Aisyah, semuanya dah terlambat. Saya cuma nak besarkan anak nih baik-baik. Boleh Puan maafkan saya? Saya mengeluh. Memaafkan bukan untuknya, tetapi untuk diri saya sendiri. Terus menyimpan dendam hanya akan memberatkan hati saya. Perkara yang lepas, biarlah lepas Nurul. Jaga anak tuh baik-baik. Dia perlukan seorang ibu yang tahu cara hidup yang betul. Nurul memeluk anaknya erat-erat dan menangis teresak-esak. Saya hanya mengangguk kecil sebelum melangkah pergi. Hati saya terasa ringan seperti bulu. Pada suatu petang yang lain, saya dan Iskandar berjalan di tepi pantai. Matahari terbenam perlahan-lahan di ufuk, dan ombak memukul pantai dengan lembut. Saya menanggalkan kasut, merasai kesejukan ombak di kaki saya. Iskandar berjalan di sisi saya tanpa berkata apa-apa, tetapi keheningan itu sudah cukup untuk membuatkan saya berasa tenang. Aisyah, kata Iskandar dengan suara perlahan, awak dah terlalu lama hidup untuk orang lain. Sekarang, hiduplah untuk diri awak sendiri. Kalau satu hari nanti awak perlukan seseorang untuk berjalan bersama, saya harap orang itu adalah saya. Saya berpaling memandang Iskandar. Matanya lembut,
dan teguh. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum. Saya belum bersedia untuk memulakan cinta yang baru. Tetapi saya tahu, saya mempunyai seorang kawan, seorang rakan hidup, dan bahu yang tenang untuk saya bersandar. Kami berjalan beriringan di sepanjang pantai yang panjang, meninggalkan dua pasang jejak kaki di pasir. Di hadapan kami terbentang lautan yang luas dan langit yang kemerahan, menandakan fajar baru dalam hidup saya. Saya menarik nafas dalam-dalam. Satu keyakinan yang kuat timbul di dalam dada. Walaupun pernah kehilangan segalanya, selagi seorang wanita menjaga maruah, kebijaksanaan, dan keberaniannya, dia sentiasa boleh bangkit semula dan mencapai kebahagiaan.